Salam sejahtera, kami dari Kumpulan 1 akan membentang tentang penjajahan Barat yang berlaku di Tanah Melayu dan Borneo telah memberi kesan dan pengaruh. Penjajahan Barat di Tanah Melayu bermula pada abad ke-15 apabila Portugis tiba di Melaka, diikuti oleh penjajahan Belanda dan British. Portugis menguasai Melaka pada 1511, diikuti Belanda pada 1641, dan British pada abad ke-18. Penjajahan British di Tanah Melayu dan Borneo pada abad 18 ini yang telah banyak membentuk landscape politik, ekonomi, dan sosial di Malaysia. Walaupun Malaysia telah 66 tahun merdeka, namun penjajahan Barat ini masih berbekas ke negara kita sehingga ke hari ini. Tidak dapat dinafikan penjajahan Barat ini sememangnya membawa banyak kesan negatif kepada Malaysia. Namun, ia juga ada memberikan impak positif kepada Malaysia. Nama saya ialah Edeline Joy Sapa, pemegang nombor metrik BF 23110-170. Terdapat beberapa kesan positif penjajahan Barat ke Tanah Melayu dan juga Borneo. Antara kesan positifnya ialah wujudnya masyarakat majmuk. Hal ini dikatakan demikian kerana dasar buka pintu yang telah diamalkan oleh pihak Barat sejak dahulu lagi telah menyebabkan kedatangan imigran daripada negara China dan juga negara India kian meningkat. Selain itu, dari segi keperluan ekonomi pula, memandangkan sektor perlombongan dan juga sektor perladangan memerlukan tenaga buruh yang mencukupi, pihak penjajah Barat telah bertindak untuk mengimport tenaga buruh daripada beberapa negara, seperti negara China dan juga India. Ini bagi memudahkan kelangsungan ekonomi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Bukan itu sahaja, golongan imigran ini juga dari segi ekonomi berpecah kepada dua bahagian, yaitu golongan imigran akan mengusahakan tanaman ladang gambir, manakala golongan imigran India pula akan bekerja di ladang getah. Namun demikian, walaupun Malaysia terdiri daripada pelbagai masyarakat dan juga mempunyai masyarakat majmuk, ianya bukan menjadi penghalang untuk masyarakat Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk untuk bersatu padu dan hidup dalam harmoni. Assalamualaikum, nama saya Nursiti Soila binti Elvin, nombor metrik BF 23110185. Saya akan menerangkan tajuk mengenai peningkatan ekonomi pada era penjajahan British di Tanah Melayu. Dasar pecah dan perintah memainkan peranan penting dalam menentukan struktur ekonomi masyarakat. Masyarakat dibagikan mengikut fungsi ekonomi dan tempat tinggal. Dengan orang Melayu sebagai petani di kampung, komuniti Cina sebagai pelombong biji timah di bandar, dan komuniti India sebagai pekerja estet. Pemisahan ini menyebabkan kurangnya interaksi dan ketidakwujudan perpaduan Tujuan British adalah memaksimumkan keuntungan ekonomi dan memerintah Tanah Melayu. Selepas kemerdekaan pada tahun 1957, cabarannya adalah sosioekonomi. Malaysia dihadapi cabaran sosioekonomi yang diwarisi daripada dasar pecah dan perintah British, menyebabkan ketidakpuasaan kalangan rakyat berbilang kaum. Yang kedua, dasar ekonomi baru diperkenalkan pada tahun 1971. Dasar ini bertujuan mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi di kalangan kaum dan menghapuskan kekurangan ekonomi antara kaum, memberikan keutamaan kepada bumi putra dalam pelbagai bidang. Dan yang ketiga adalah dasar pembangunan nasional DPN. Pendekatan menyeluruh untuk pembangunan negara bertujuan memastikan pertumbuhan ekonomi yang mapan dan keadilan sosial. Kejayaan DEB dan DPN ini dapat membasmi kemiskinan. Pencapaian utama mereka adalah termasuk penubuhan felda yang membantu membasmikan
kemiskinan melalui pembukaan tanah besar-besaran untuk pertanian, khususnya kelapa sawit. Kedua, pemajuan sektor perindustrian, penswastaan, pengenalan kawasan perindustrian, bebas cukai dan taman perindustrian membantu memajukan sektor perindustrian Malaysia. Yang ketiga, penghasilan kereta nasional, inisiatif dalam sektor industri berat seperti penubuhan HICOM membawa kepada kemajuan dalam industri teknologi tinggi dan penghasilan kereta nasional seperti Proton Saga pada tahun 1990. Kesimpulannya, melalui implementasi DEP dan DPN, Malaysia mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan, membawa kesejahteraan kepada rakyat dan membentuk model kejayaan dalam merangkap dan melaksanakan dasar-dasar ekonomi yang berkesan. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Chong Si Hao dengan nombor menteri saya BI23110088 dan saya akan membentangkan kesan positif kepada penjajahan Barat terhadap tanah Melayu. Kesan positif yang saya dapat ialah peningkatan tahap pendidikan negara. Penjajahan British membawa sistem pendidikan madrasah ke tanah Melayu, iaitu sistem pendidikan yang berbeza dengan sistem pendidikan yang sebelum penjajahan. Dan sistem madrasah ini telah mewujudkan kemudahan seperti pembahagian kelas, kewujudan jadual waktu dan juga pelajaran akademik. Sistem madrasah juga membawa sesuatu baru dan unik kepada pendidikan tanah Melayu, iaitu waktu pembelajaran yang tetap, aktiviti kurikulum yang moden, pembahagian kelas berdasarkan tahun belajar dan juga menyediakan pakaian yang seragam. Dan seterusnya, kemasukan penjajahan Barat telah membentukkan sekolah-sekolah vernacular seperti sekolah vernacular Cina dan juga sekolah vernacular Tamil. Dan pendidikan yang telah dibawa oleh Barat ini telah melahirkan tokoh-tokoh penting di negara ini yang seterusnya memperjuangkan kemerdekaan seperti Tunku Abdul Rahman Putra. Dan pada hari ini, sistem pendidikan kesan dari penjajahan Barat tetap menjadi asas kepada sistem pendidikan di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Haji Aisyah binti Muhammad Nur Hakim, pemegang kad metrik BF23110102 akan membentangkan kesan negatif penjajahan Barat di Tanah Melayu Borneo. Antara salah satu implikasi terhadap Tanah Melayu ialah ketidakstabilan dalam politik dan ekonomi. Penjajahan Barat di Tanah Melayu Borneo telah memberikan impak negatif yang mendalam terhadap politik, ekonomi dan sosial kawasan tersebut. Sistem kolonial telah menciptakan ketidakstabilan politik, mempengaruhi masyarakat dari berbagai lapisan. Pembahagian wilayah tanpa mempertimbangkan etnik dan budaya tempatan juga telah mencetuskan beberapa konflik. Sebagai contoh, pihak penjajah telah mencetuskan konflik di antara kaum Iban. Seterusnya, eksploitasi ekonomi melalui tanam paksa mencipta ketergantungan pada sektor tertentu yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang terasa sehingga kini, terutama dalam industri biji timah di Perak. Pemisahan kuasa politik yang tidak seimbang juga telah menciptakan ketidakpuasan, konflik etnik dan ketidakstabilan politik pasca kemerdekaan. Untuk mengatasi cabaran ini, Malaysia perlu merangka pendekatan bersepadu dengan menggalakkan inklusiviti dalam ekonomi dan politik serta melakukan reformasi politik yang menyeluruh untuk mencapai stabiliti politik yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini akan menjelaskan impak penjajahan Barat secara singkat, menyentuh politik, ekonomi dan sosial serta menekankan perlunya pendekatan inklusif dan reformasi politik untuk mengatasi cabaran yang masih dirasakan hingga kini. Selamat petang, Sir. Nama saya Lim Jia Leong. Hari ini saya mahu tentang topik saya ialah kesan gangguan sosial dan budaya. So, yang first kesan ialah pemindahan penduduk Tanah Melayu. Penjajah Barat membuat pemindahan besar penduduk dari
tempat asal mereka untuk pembangunan ladang dan projek infrastruktur sehingga akan menyebabkan gangguan sosial dan budaya di tanah Melayu. So, kesan kedua ialah perubahan sistem pendidikan. Penjajah Barat memperkenalkan sistem pendidikan Barat yang bertentangan dengan sistem pendidikan tradisional tempatan yang menyebabkan masyarakat hilang identiti budaya dan nilai tradisional Melayu. So, kesan ketiga ialah perkenalan gaya hidup Barat. So, penjajah Barat memperkenalkan gaya hidup Barat yang bertentangan dengan norma-norma kebudayaan Timur sehingga berubah nilai-nilai kehidupan masyarakat tempatan. So, yang last punya kesan ialah pengaruh agama. Penjajah Barat telah menggunakan dan melaksanakan dasar-dasar pentadbiran yang bersifat de-Islamization itu bertujuan untuk menjarakan dan memutuskan masyarakat Malaysia daripada semangat dan tradisi Islam. Okey, itu tadi itu sahaja daripada saya. So, sekian terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada pencara falsafah isu semasa Seksyen 6, Dr. Hatip Ismail dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Daniel John Silva dengan nombor matriks BI 221-60521. Hari ini saya akan membentangkan tajuk ketidakseimbangan pembangunan sistem pendidikan. Dasar yang diamalkan oleh penjajahan Barat adalah pecada perintah. Ini telah membawa kepada penubuhan 4 jenis sekolah iaitu Sekolah Melayu, Cina, Tamil dan Inggeris yang mana menggunakan sukatan pelajaran yang berbeza-beza. Maka wujudlah pelbagai sekolah vernacular dengan sukatan pelajaran yang mengikut kaum. Anak-anak orang Cina bersekolah di sekolah Cina yang sukatan pelajarannya diambil dari negara Cina yang diharapkan mereka menjadi peniaga dan pelombong. Anak-anak orang India pula bersekolah di sekolah Tamil yang bahasa penghantarnya ialah bahasa Tamil untuk menjadi buruh di ladang-ladang getah dan landasan kereta api. Manakala anak-anak orang Melayu pula bersekolah di sekolah tradisional Melayu yang mana mereka hanya diajar asas menanam padi dan menjadi nelayan. Sekolah Inggeris pula di bandar melahirkan anak-anak dengan hasrat menjadi kerani dan pentadbir di jabatan kerajaan. Hasrat penjajah adalah pendidikan yang diterima oleh anak-anak yang menjadi mereka cuma lebih baik daripada ibu bapa mereka. Perkembangan ini juga menjadikan pembangunan sistem pendidikan antara luar bandar dan bandar menjadi tidak seimbang. Ini kerana kebanyakan sekolah Melayu dan Tamil di luar bandar manakala sekolah Inggeris dan Cina di bandar. Maka jelaslah isu ketidakseimbangan pembangunan sistem pendidikan berlaku semasa penjajahan Barat di Malaysia. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Saya Wiljuel Ali alias Walter dengan nombor matriks BI 23110056 akan membentangkan mengenai implikasi penjajahan Barat terhadap pentadbiran di Malaysia. Penjajahan Barat di tanah Melayu dan Borneo telah menyebabkan Malaysia mewarisi sistem pentadbiran yang bersifat demokrasi berparlimen ala Westminster, iaitu parlimen orang Inggeris. Seterusnya, penjajahan Barat juga telah menyebabkan Malaysia mewarisi sistem pengasingan kuasa yang dibawakan oleh British. Namun, sistem pengasingan kuasa yang diamalkan oleh Malaysia pada hari ini berbeza sedikit dengan sistem pengasingan kuasa yang dibawakan oleh British, di mana terdapat penggabungan kuasa dalam badan eksekutif dan perundangan. Selanjutnya, penjajahan Barat juga telah menyebabkan Malaysia mewarisi sistem kerajaan persekutuan. Perkembangan sistem persekutuan ini telah menjadi asas penting dalam pentadbiran moden di tanah Melayu, khususnya dari segi mekanisme pentadbiran yang
mewujudkan jentera pentadbiran yang terdiri daripada pelbagai jawatan mengikut bidang seperti pentadbiran, pendidikan, perubatan, kerja raya, kereta api, elektrik, parit dan saliran, perhutanan, dan sebagainya. Akhir sekali, penjajahan barat ini telah menyebabkan Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan di mana kuasa raja ini termaktub dalam perlembagaan persekutuan kesan daripada sistem residen yang diperkenalkan oleh British apabila mereka datang ke tanah Melayu. Kesimpulan daripada pembentangan kami ini ialah penjajahan barat telah meninggalkan banyak kesan negatif dan juga positif kepada Malaysia. Secara keseluruhannya, sejarah penjajahan barat ini telah membentuk landscape politik, ekonomi, dan sosial di Malaysia.